Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Okey, sebelum itu, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Muhammad Akmal bin Abdul Karim, student daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan dengan Kepujian. Okey, dekat sini, siapa yang tak pernah ada kasut? Semua orang ada kasut. Tapi, korang pernah terfikir tak apa proses yang dilalui oleh sepasang kasut sebelum dijual kepada pengguna? Agak-agak korang, proses apa yang dilalui oleh sepasang kasut? Mari kita dengar penerangan tentang sebuah kasut. Kembali pada masa yang lalu, pembuat kasut bertanggungjawab sepenuhnya untuk setiap peringkat proses pembuatan kasut. Namun, hari ini, kasut berkualiti dapat dibuat dengan menggunakan proses pembuatan sarang ataupun dikenali dengan nesting process. Ini melibatkan pembahagian tugas di antara beberapa jabatan yang berada di kilang. Secara umumnya, jenis tugas-tugas yang diberi kepada setiap jabatan yang khusus adalah seperti merancang, iaitu di mana lakaran dilukis, kasut dirancang, kasut disiapkan dan alat peninju digunakan. Kemudian, mencetak, di mana kepingan kulit yang diperlukan untuk membuat kasut dipotong ataupun dicop. Setelah itu, kasut itu dijahit, di mana potongan yang membentuk batang dijahit bersama. Kemudian, pemasangan mati, di mana kasut dipasangkan. Dan akhir sekali, ruang kasut, di mana sentuhan penamat ditambahkan dan kawalan kualiti akhir dijalankan. Seperti yang kita tahu, setiap produk yang dihasilkan oleh industri akan melalui beberapa ujian sebelum dipasarkan kepada pengguna. Kasut juga tidak lari daripada pengujian ini. Standard UNE EN ISO 20344-2012 menyenaraikan sehingga 17 kaedah ujian yang lengkap untuk sepasang kasut. Ujian ini biasanya dilakukan di makmal untuk mengawal kualiti dan mengesan kesalahan dalam sistem pengeluaran. Jadi, apakah bentuk-bentuk ujian yang dilalui oleh sepasang kasut sebelum dijual kepada pengguna? Mari kita lihat. Ujian yang pertama ialah keistimewaan organik. Ciri organik khusus untuk kasut mesti disahkan dengan menggunakan ujian lebih dari 3 penguji dengan ukuran yang berbeza. Penguji mesti mensimulasikan tugas-tugas khas yang dilakukan semasa penggunaan umum seperti berjalan, mendaki, menuruni tangga, berlutut ataupun berjongkok untuk melengkapkan soal selidik. Pengujian kedua yang dilalui oleh sepasang kasut ialah untuk menentukan kekuatan ikatan interlayer atas ataupun luar dan tunggal. Ujian ini menguji kekuatan yang diperlukan untuk memisahkan bahagian di atas dan luar serta lapisan tapak kaki atau menyebabkan terkoyaknya di bahagian atas atau pada sole. Tujuannya adalah untuk menilai ketahanan penampalan di kawasan yang terletak berhampiran tepi ikatan. Seterusnya, penentuan panjang toe cap dalaman. Ini menentukan panjang dalaman toe cap, iaitu kedalaman atau ruang yang boleh digunakan. Di samping itu, penentuan rintangan hentaman juga merupakan salah satu ujian yang perlu dilalui oleh sepasang kasut. Sekeping keluli di dalam peralatan yang ditunjukkan dalam gambar 2 dijatuhkan di bahagian depan kasut.
ketinggian penurunan adalah ketinggian yang diperlukan untuk mendapatkan tenaga hentaman yang diperlukan. Ia dikira sebagai tenaga berpotensi. Penilaian dilakukan melalui rentang bebas di dalam tokek pada saat hentaman diukur dengan silinder tanah liat pemodelan. Deformasi diukur menggunakan mikrometer. Akhir sekali ialah penentuan rintangan mampatan. Bahagian depan kasut dikompres antara plate dynamometer untuk menilai rintangan mampatan. Jarak bebas di dalam tokek diukur apabila dynamometer mencapai kekuatan mampatan yang diperlukan melalui silinder pemodelan tanah liat yang terletak dengan cara yang serupa dengan ujian hentaman. Pada masa kini, banyak variasi kasut yang telah dicipta oleh designer-designer yang berada di seluruh dunia. Antara desain yang paling tercanggih sekali setakat ini ialah kasut pintar. Apakah itu kasut pintar? Kasut pintar bertujuan mengukur prestasi atlet hingga menjejaki kecergasan dan menilai metrik kesihatan. Kasut pintar memberi maklum balas yang diperibadikan kepada pengguna. Usaha sedang dijalankan untuk merekayasa kasut tradisional dengan teknologi bersepadu untuk meningkatkan keselesaan, kemudahan dan kesihatan yang baik. Kasut pintar mempunyai sul yang boleh berfungsi sebagai aksesori yang disambungkan dengan Bluetooth dan dapat menghubungkan aktiviti atau kedudukan ke aplikasi yang berada di dalam telefon pintar. Mereka boleh berfungsi sebagai otak berteknologi tinggi. Walaupun pasaran masih dalam peringkat awal, itu tidak menghentikan banyak syarikat kasut untuk melepaskan kasut pintar mereka sendiri dengan pelacak pintar. Beberapa pemain utama di pasaran seperti Nike, salah satu syarikat kasut terbesar di dunia. Nike melancarkan kasut HyperAdapt 1.0 yang mengikat diri sendiri. Kasut ini mempunyai sensor tekanan di telapak kaki yang masuk akal ketika meletakkan kaki ke dalam dan memicu algoritma yang membolehkan tali terikat secara automatik. Dengan LED bersepadu, kasut dapat memberi amaran kepada pengguna mengenai bateri yang rendah atau keadaan yang terlalu ketat. Lebih-lebih lagi, kasut ini tidak perlu dicas setiap hari dan hanya dicas sekali dalam masa 2 minggu. Rupanya bukan mudah juga nak buat sebuah kasut ni. Kita nampak benda tu simple, tapi pembuatan dia banyak proses yang kena lalui. So, apa pendapat korang tentang sepasang kasut? Kita berjumpa lagi dekat video yang lain. Bye!